Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Amazri bin Muhammad Jani, 22100599. Jadi saya akan menceritakan serba sedikit mengenai kertas kerja yang telah kami selesaikan. Antara isi kandungan yang terdapat di dalam kertas kerja ini adalah abstrak, pendahuluan, objektif, kajian lepas, metodologi kajian, hasil kajian, rumusan dan rujukan yang telah kami rujuk untuk menyelesaikan kertas kerja ini. Jadi, apakah maksud etika? Etika adalah suatu himpunan nilai dan moral yang menjadi piawai bagi tingkah laku seseorang individu, organisasi dan pekerjaan. Etika kerja adalah merupakan salah satu isu yang amat dititik beratkan dalam pengurusan organisasi. Etika kerja ialah sikap dan nilai seseorang dalam melaksanakan tugasnya dalam mencapai matlamat organisasi yang telah ditetapkan. Pencapaian atau kejayaan sesebuah organisasi sebenarnya banyak dipengaruhi oleh etika kerja yang diamalkan oleh para pekerja di sebuah organisasi. Jadi kita bergerak kepada pendahuluan. Etika berasal dari perkataan Greek ethos yang bermaksud karakter ataupun perwatakan dan kepribadian. Menurut Gluck 1986 telah mendefinisikan etika sebagai kajian filosofikal terhadap moraliti. Shea 1988 pula mendefinisikan etika sebagai prinsip-prinsip tingkah laku yang mengawal individu atau pekerjaan dan sebagai satu piawaian tingkah laku. Istilah etika di kalangan pekerja merujuk kepada kajian mengenai isu-isu ukuran moral yang melibatkan para pekerja yang boleh membantu meningkatkan integriti pekerjaan mereka. Etika kerja dapat disimpulkan sebagai panduan tingkah laku yang diikuti oleh manusia yang mempunyai kaitan rapat dengan kehidupan. Setiap manusia tanpa mengira negara, bangsa dan agama telah menekankan norma moral yang berlandaskan ketinggian akhlak. Hubungan etika kerja dengan kehidupan manusia digunakan untuk mengawal tingkah laku pekerja dalam menyuruh, melakukan dan meninggalkan perkara yang mendatangkan kesalahan sama ada di sisi undang-undang negara maupun statusnya sebagai pekerja. Oleh itu, etika kerja merupakan satu landasan kepada masyarakat yang membolehkan setiap pekerja mengawal tingkah lakunya sendiri serta membolehkan masyarakat sosial mengawasi dan menilai setiap tindak tanduk mereka dari semasa ke semasa. Secara umumnya, kajian ini bertujuan untuk menganalisis cara melahirkan pekerja yang beretika dan terbaik. Terdapat beberapa objektif kajian. Yang pertamanya adalah mengkaji konsep etika kerja. Yang kedua, mengenal pasti kepentingan pekerja yang beretika. Yang ketiga, mengenal pasti cara-cara melahirkan pekerja yang beretika. Yang keempat, mengenal pasti punca masalah pekerja yang tidak beretika. Dan yang terakhir ialah menganalisis dan menghuraikan kaedah yang terbaik untuk melahirkan pekerja yang beretika. I am the second presenter, Muhammad Farhan bin Abdul Rahim 2210574. Kajian lepas yang kami gunakan adalah berdasarkan daripada kajian Houghton, iaitu satu kajian yang sangat terkenal yang bertempat di loji Houghton bilik Western Electric CO. Kajian ini telah dilakukan oleh George Elton Mayo dan F.J. Riolsberg daripada Badan Pendidikan Kebangsaan. Kajian ini telah dilakukan pada tahun 1927 hingga 1932, di mana hasil dapatan daripada kajian ini mendapati bahawa manusia adalah sumber terpenting bagi sebuah organisasi. Jadi, metod kajian yang kami gunakan adalah menggunakan internet dan responden melalui Google Form dan Google Meet. Metod ini digunakan adalah kerana kami berpendapatan bahawa ianya mudah dan mesra pengguna. Jadi, metod ini telah melibatkan seramai 40 responden yang telah sudi meluangkan masa bersama kami untuk menjawab soalan yang telah diajukan. Jadi, berdasarkan metod kajian yang telah kami lakukan, hasil dari kajian yang kami dapati iaitu menaikkan gaji pekerja seramai 35%, mengutamakan pengurusan masa di dalam syarikat 25%, menjadikan garis panduan dan sistem penilaian 10%, mendidik dari usia yang muda 5% dan menjaga hubungan baik sesama pekerja adalah 25%. Assalamualaikum, I am Taqib Izzuddin bin Harun, 2210-561.
Hasil daripada kajian yang telah dijalankan, didapati bahawa responden sebanyak 14 orang menyatakan bahawa menaikkan gaji pekerja merupakan cara untuk melahirkan pekerja yang beretika, manakala seramai 10 orang responden mengutamakan pengurusan masa di dalam syarikat. 4 orang responden menyatakan menyediakan garis panduan dan sistem penilaian, dan 2 orang responden bersetuju bahawa mendidik dari usia yang muda, serta seramai 10 orang responden menyokong bahawa menjaga hubungan baik sesama pekerja dapat melahirkan pekerja yang beretika. Berdasarkan hasil kajian tersebut, kita dapati bahawa sebilangan masyarakat di Malaysia berpendapat bahawa menaikkan gaji pekerja, mengutamakan pengurusan masa di dalam masyarakat dan menjaga hubungan baik sesama pekerja adalah langkah yang paling berkesan di Malaysia bagi melahirkan pekerja yang beretika dan terbaik. Dalam persekitaran semasa, tahap pendapatan di Malaysia masih menjadi topik yang sering menimbulkan perbincangan hangat. Pekerja berdepan tekanan yang amat besar disebabkan oleh kenaikan kos sara hidup, manakala syarikat terus berpandangan bahawa tahap pendapatan adalah wajar dan mencerminkan produktiviti pekerja serta pekerja yang beretika dan terbaik. Antara cara yang paling ideal untuk melahirkan pekerja yang beretika dan baik adalah dengan menaikkan kadar gaji seseorang pekerja tersebut bersesuaian dengan taraf pendidikan, kemahiran dan tempoh pengalaman yang dimiliki. Hal ini demikian kerana sekiranya seseorang pekerja itu dinaikkan gaji, sudah tentu mereka tidak akan mogok dan berpuas hati dengan majikan kerana gaji yang diterima mereka setimpal dengan kerja yang dilakukan. Perkara ini akan memberikan kesan kepada tingkah laku pekerja tersebut sewaktu tempoh bekerja dan lebih ceria semasa melakukan ibadah kerja tersebut. Bahagian pendapatan pekerja Malaysia daripada KDNK meningkat daripada 31.7% pada tahun 2010 kepada 35.2% pada tahun 2017. Menunjukkan perkara yang positif, seterusnya dapat melahirkan pekerja yang beretika kerana mereka merasakan setiap titik peluh mereka dihargai oleh majikan. Kadar gaji pekerja yang tinggi merupakan cara yang terbaik untuk menghasilkan pekerja yang beretika dan terbaik. Hasil kerja yang berkualiti datangnya dari pekerja yang mempunyai motivasi dan jati diri. Selain daripada itu, kejayaan sesebuah syarikat ataupun organisasi adalah bergantung kepada budaya para pekerjanya yang beretika dan penuh integriti. Perkara ini adalah amat penting dalam mana-mana organisasi. Hal ini demikian kerana ianya dapat memastikan pelaksanaan program maupun tugasan dapat berjalan dengan lancar dan matlamat yang hendak dicapai dapat dipenuhi dengan baik serta beretika. Terdapat pelbagai manfaat yang boleh diperolehi apabila mengamalkan budaya kerja yang beretika dalam sebuah organisasi. Antaranya ialah dapat melahirkan masyarakat bersatu padu, harmoni, bermoral dan berintegriti. Bagi melahirkan pekerja yang beretika dan terbaik, seseorang individu tersebut haruslah dipupuk dari usia yang muda. Bak kata pepatah, meluntur buluh biarlah dari debungnya. Hal ini supaya seseorang individu tersebut dapat menjalani kehidupan yang penuh beretika di awal usia muda dan dapat diaplikasikan semasa menempuh alam pekerjaan. Sebagai contoh, golongan muda harus didedahkan atau diberi kesedaran tentang pentingnya menepati waktu supaya mereka dapat mengamalkannya semasa alam pekerjaan kelak. Seperti yang kita sedia maklum, masa itu sangatlah bernilai dalam kehidupan seharian kita sehingga diibaratkan masa itu seperti emas. Kita tidak seharusnya melengahkan masa dan perlulah sentiasa menepati masa. Pentingnya seseorang pekerja yang menepati masa dan bijak menguruskan masa adalah supaya sebuah organisasi ataupun syarikat tersebut dapat menjalankan pentadbiran dengan lancar. Syarikat akan lebih maju ke hadapan di samping dapat menaikkan nama syarikat kerana mempunyai pekerja-pekerja yang memberi komitmen terhadap masa dan mudah untuk mendapatkan projek-projek baharu. Akhir sekali adalah berkenaan dengan menyediakan garis panduan dan sistem penilaian. Sebuah organisasi diwujudkan untuk mencapai beberapa objektif. Perancangan kerja yang berkesan dan pengurusan sumber manusia adalah penting untuk mencapai objektif ini. Proses pembangunan sumber manusia seperti menilai potensi, latihan dan komunikasi yang berkesan adalah sebahagian daripada pengurusan sumber manusia yang baik. Ini boleh dicapai dengan menjalankan penilaian prestasi yang adil, objektif dan terus terhadap prestasi pekerja. Sistem penilaian prestasi ialah kaedah untuk melaksanakan, merancang, menilai dan mengurus prestasi pekerja dan objektif organisasi sepanjang setahun. Muhammad Azzuddin bin Asmin. My number matric is 2211045.
Oleh kerana piawaian etika, sesetengah pihak telah membangunkan garis panduan dan cadangan untuk mengukur jumlah, keberkesanan pelaksanaan dan tahap integriti yang mungkin dicapai oleh syarikat. Garis panduan dan sistem penilaian seharusnya dapat mencapai beberapa matlamat, termasuk memantau kejayaan organisasi melalui objektif, membenarkan pengurusan melihat apa yang telah dicapai, menerima maklum balas dan memberi ganjaran kepada mereka yang berhak mendapatnya. Garis panduan dan sistem penilaian membolehkan suatu organisasi menilai pencapaian etika mereka dengan melaporkan prestasi ekonomi, penjagaan alam sekitar, tanggungjawab sosial, barangan perkhidmatan. Sistem penilaian prestasi adalah digubal berdasarkan dua prinsip utama, iaitu penilaian yang adil dan telus berdasarkan petunjuk prestasi utama dan tingkah laku yang relevan dalam menyelesaikan tugas dan kewajipan. Idea asas kedua ialah menggalakkan persaingan yang baik untuk meningkatkan kualiti dan produktiviti bagi memenuhi objektif sesebuah organisasi. Penilaian prestasi seseorang pekerja perlu diuruskan dengan sistematik dan teratur. Hal ini diuruskan. Oleh itu, ia boleh memberi kesan negatif kepada prestasi pekerja berkenaan jika ianya tidak diuruskan. Oleh itu, penilaian prestasi pekerja perlu disediakan mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh sesebuah yang berwajib dan dipantau oleh ketua jabatan juga. Dengan menyediakan garis panduan dan sistem penilaian pekerja, maka pekerja yang beretika dan terbaik dapat dilahirkan. Pekerja akan memastikan etika kerja dipatuhi demi mencapai prestasi kerja yang baik dan menjadikan motivasi mereka dalam melakukan pekerjaan. Rumusannya adalah setiap majikan mahukan pekerja yang beretika dan terbaik bagi memberikan peluang yang besar kepada pihak majikan itu sendiri. Etika kerja yang baik dapat disimpulkan sebagai sebuah kunci kepada keuntungan dalam sebuah syarikat tersebut. Terdapat beberapa langkah yang boleh digunakan bagi melahirkan seorang pekerja yang beretika dan juga terbaik untuk sebuah syarikat. Antara kaedah-kaedah yang boleh digunakan oleh majikan adalah dengan menaikkan gaji pekerja, mengutamakan pengurusan masa dalam syarikat, menyediakan garis panduan dan sistem penilaian, mendidik dari usia yang muda, dan langkah yang terakhir adalah dengan menjaga hubungan baik sesama pekerja. Garis panduan sistem penilaian seharusnya mampu untuk mencapai matlamat yang penting dalam syarikat, termasuk jugalah dalam memantau kejayaan melalui objektif, memberi kebenaran kepada pihak pengurusan apa yang telah pun dicapai, dan juga yang paling penting adalah memberikan ganjaran ataupun memberikan bonus kepada pekerja yang menunjukkan hasil kerja yang baik ataupun menghasilkan pencapaian yang baik untuk syarikat dan meningkatkan imej syarikat di mata pemasaran ataupun di peringkat perniagaan. Kesannya, pencapaian pekerja dapat direkod dengan lebih sistematik. Kesimpulannya, beberapa langkah ini akan memberi kesan yang positif kepada sebuah syarikat dan juga mampu meningkatkan keuntungan serta meningkatkan imej syarikat. Secara amnya dapat kita simpulkan melalui responden daripada 20 orang responden. Langkah-langkah ini melalui responden daripada 40 orang responden, langkah-langkah ini akan mampu melahirkan lebih banyak lagi pekerja yang beretika dan berguna serta mengurangkan pekerja yang membebankan syarikat. Sekian.